Hai, Assalamualaikum. Okey, bersama semula dengan Cikgu Azlina. Okey, hari ini Cikgu ingin ajar tentang jatuh bebas. Dan menjalankan eksperimen mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Yang pertama, sebagai permulaan, kat sini pula kita nak perhatikan, adakah masa yang diambil oleh objek jatuh bebas sama dengan masa yang diambil oleh objek bukan jatuh bebas sampai ke permukaan bumi. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the nampak boulder dalam keadaan udara because of hadir their macam tadi lah. resistance. Kita nampak bola dulu jatuh ke permukaan bumi, kemudian So, perlahan-lahan in order to barulah see the true bulu nature- ayam tu jatuh. Okey, so dia start dalam keadaan vacuum pula. Kita tengok, kita nampak serentak kan. So nampak bola dan bulu ayam tu jatuh serentak ke permukaan bumi. So dalam keadaan vacuum. Okey, itulah yang nak kaitkan dengan eksperimen kamu. Okey, mengkaji masa yang diambil oleh objek jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Okey, persoalan dia, adakah masa yang diambil oleh satu objek jatuh bebas sama dengan masa yang diambil oleh satu objek bukan jatuh bebas sampai ke permukaan bumi? Masa dia sama ke tak sama? Jatuh bebas ni maksudnya yang mana kan? Nak tengok video, tengok eksperimen ni. Okey, hipotesi dia katakan masa yang diambil oleh objek jatuh bebas untuk sampai ke permukaan bumi lebih singkat berbanding objek bukan jatuh bebas. Okey, untuk eksperimen ni kita manipulasikan kehadiran udara. Okey, satu eksperimen ada udara, satu lagi tidak ada udara. Kemudian kita nak perhatikan kita punya boleh ubah bergerak pada kita. Masa yang diambil oleh objek jatuh ke atas penutup getah. Kat sini lah. Kemudian kita malarkan ketinggian objek. Okey, macam video yang kamu tengok tadi lah. Dia gantung bola dengan bulu ayam tu dengan ketinggian yang sama. Malarkan. Okey, bahan untuk eksperimen ni dia guna cabisan kertas. Radahnya tiup silinder luksina, penebat getah, penutup getah dan pam vacuum. Okey, prosedurnya dia pasang macam yang gambar rajah ni. Masukkan cabisan kertas ke dalam tiup silinder luksina. Okey, ni tiup silinder luksina. Masukkan cabisan kertas tu. Tutup hujung terbuka tiup silinder dengan penutup getah dengan kemas. Nampak ni? Dia tutup dengan penutup getah. Sambungkan tiup silinder luksina kepada pam vacuum. Okay, satu lagi disambung dengan pam vacuum. Terbalikkan tiup silinder dengan pantas. Biarkan cerbisan kertas jatuh. Masa yang diambil untuk cerbisan kertas jatuh ke atas penutup getah. Seterusnya, pam keluar udara di dalam tiup silinder itu. Okey, maksudnya sekarang ni dia nak buang pula udara. Okey, tadi dalam keadaan ada udara. Sekarang ni dia nak pam keluar udara tu, lepas tu ada vacuum. Okey, vacuum tu akan sedut udara tu. Kemudian dia ulang langkah 5. Okey, dia nak tengok cerbisan kertas tu jatuh. Dia ambil masa. Sebenarnya sini keputusan dia, kalau ada udara, ni ada kehadiran udara. Okey, masa untuk objek jatuh ke atas penutup getah dikatakan 5 saat. Okey, dalam keadaan tiada udara ataupun vacuum, masa ni dia hanya tinggal 2 saat. Okey, perbincangan kita. Okey, yang pertama, bandingkan masa yang diambil untuk cerbisan kertas jatuh ke atas penutup getah semasa kehadiran udara dan ketiadaan udara, iaitu vacuum. Okey, kita bandingkan. Masa tadi kan nampak kan? Masa kalau ada udara 5 saat. Kalau tak ada udara 2 saat.
So kita nak bagi ayat macam ni lah. Masa yang diambil untuk cebisan kertas jatuh ke atas penutup getah semasa kehadiran udara adalah apa? Berbanding semasa ketiadaan udara. So kena buat ayat macam tu untuk jawab soalan. Adalah lebih lambat. Okay. So kat sini nampak bila ada udara lambat masanya. Kalau keadaan vacuum cepat. Okey, seterusnya dia suruh jelaskan jawapan anda. Okey, so di sini kehadiran udara menyebabkan wujudnya daya tambahan yang dipanggil. Okey, ingat tak daya apa? Ada udara, daya apa? Dia lari sikit tulisan rintangan udara. Okey, dia ada apa? Ada rintangan udara. Okey, bertindak. Okey. Lepas tu dia kata apa pula? Gerakan objek menyebabkan objek jatuh lebih lambat. Okey, rintangan udara menentang. Kira rintangan udara tu menentang gerakan objek. Objek nak turun ke bawah, tapi ada rintangan udara. Nyatakan daya yang bertindak ke atas cebisan kertas semasa jatuh bebas. Okey. Nampak? Bila jatuh bebas. Apa daya yang bertindak ke atas cebisan kertas tu? Itu bawah. Apa dia? Okey, tengok jawapan ni adalah daya graviti. Okey, aku terang awal tadi. Okey, mudah. Adakah wujud daya lain selain daya graviti? Dan jelaskan. Okey, ada tak? Tak ada lah, tak jatuh bebas. Okey, sebab apa? Apabila satu objek sedang jatuh bebas, hanya daya graviti yang bertindak ke atasnya. Macam tu. Okey. Okey, raja di bawah menunjukkan satu eksperimen lain dijalankan untuk menyiasat masa yang diambil oleh objek untuk sampai ke bawah. Okey, contohnya yang ni eksperimen ni dia guna bulu dengan batu. Okey, lebih kurang macam video saya tunjuk tadi kan. Dia dalam keadaan vacuum. Ramai apa yang berlaku dan berikan alasan anda. So kalau dah nampak dia dah begitu vacuum. So masa dia macam mana? Okey, masa diambil selepas beberapa saat, masa yang diambil untuk bulu dan batu sampai ke bawah adalah macam video tadi, sama. Okey, sebab apa? Ketiadaan udara dalam balang menyebabkan objek tersebut jatuh bebas. Okey, itulah maksud jatuh bebas. Jadi bila tiada udara, objek dikatakan jatuh bebas. Dia hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okey, tak dipengaruhi. Okey, tanpa dipengaruhi oleh daya luar yang lain. Okey. Okey, kesimpulannya hipotesis pun diterima. Masa yang diambil oleh objek jatuh bebas untuk sampai ke bumi adalah apa? Berbanding objek bukan jatuh bebas. Okey, recall balik adalah lebih singkat. Okey, siap sebelah sini. Okey, nak habis lah kita. Lupa tak kamu, ni bangunan apa tadi nak tanya kan? Tanya sebenarnya ni bangunan Menara Condong Pisa. Okey, Galileo Galilei ni dia telah melakukan eksperimen sekitar tahun 1589 hingga 1592. Okey, dia melepaskan dua peluru bulat yang mempunyai jisim yang berbeza. Okey, contoh gambar ni lah. Lepaskan dua peluru jisim berbeza, maksudnya satu berat, satu ringan. Okey, dia dilepaskan serentak dari atas Menara Condong Pisa. Okey, dia mendapati objek-objek berlainan jisim mengambil masa yang hampir sama untuk jatuh ke tanah. So maksudnya macam tadi, macam sebelum ni kita belajar pasal percutan graviti kan. Walaupun dia berat, ada yang ringan, percutan gravitinya sama walaupun dia berbeza jisim. So kat sini pula Galileo Galilei katakan objek yang berlainan jisim mengambil masa yang hampir sama untuk jatuh ke tanah. Yang ni lah yang dikatakan jatuh bebas. Kan tengok video tadi, bulu ayam dengan bola boleh jatuh serentak walaupun ada yang ringan ada yang berat kan. Okay, sebab jatuh bebas tidak ada udara yang memberi rintangan. Jadi hanya dipengaruhi oleh apa? Daya graviti sahaja. Okay, faham kan? Okay. Okay, ini last.
Okey, sebenarnya ini adalah untuk pentaksiran PBD kamu yang tahap TP6. Okey, cikgu baca kat sinilah panduan untuk kamu. Okey, tujuannya memahami dan menyelesaikan isu berkaitan dengan keadaan jatuh bebas dalam konteks kehidupan harian berdasarkan projek melalui pendekatan STEM. Lakukan aktiviti ini secara berkumpulan untuk mengkaji pernyataan berikut. Okey, yang ni sebenarnya ada dalam buku teks kamu. Dan yang ni pada dalam buku teks, yang ni dinilai lah. Ya, dinilai. So kamu kena tadi cari je maklumat kat Google, cari video macam mana nak buat ni. Tengok. Dia kata, dalam keadaan banjir besar, bekalan makanan dan ubat-ubatan kadang-kala perlu dijatuhkan melalui udara. Okay, bayangkan contoh banjir besar berlaku dekat tempat. So kita nak pergi hantar bantuan makanan, tak boleh pergi dengan kenderaan lah sebab kenderaan tak boleh lalu. So kita kena hantar melalui udara lah, kenderaan udara. Nak jatuhkan makanan tu melalui udara. So dia kata sering kali bekalan tersebut akan mengalami kerosakan disebabkan halaju yang tinggi semasa mencecah ke permukaan bumi. Ini dia guna payung terjun. Payung terjun digunakan untuk mengurangkan halaju tersebut. Cikgu percaya semua orang pernah tengok payung terjun. Tak tengok depan mata pun, sekurang-kurangnya kamu mesti pernah buat projek water rocket. Water rocket, kita buat payung terjun kan, dan terjun jatuh ke bumi. Mesti pernah buat. So Google balik video, tengok video dia macam mana nak buat payung terjun tu. Okey, reka bentuk. Okey, reka bentuk dan bina payung terjun bagi menyelesaikan masalah di atas. So maksudnya masalah kita kat sini, makanan rosak bila jatuh ke permukaan bumi. Jadi kita nak elakkan makanan tu rosak, pecah apa kan. Jadi kita nak reka payung terjun supaya makanan tu boleh mendarat dengan elok dan selamat. Okey, ciri payung terjun yang boleh dikaji, kita nak tengok dari segi saiz kanopi. Saiz payung lah. Saiz payung tu nak lebar ke, nak kecil ke, macam tu. Bahan yang kita guna, bahan kanopinya, panjang tali yang kita guna untuk buat payung terjun, dan bilangan tali yang kita gunakan. Bentangkan hasil reka bentuk anda dalam kelas. So masa cuti kamu ada kat rumah ni, cuba kamu test sendiri. Senang je kan. Kamu misalnya tali, kamu guna tali, ambillah tali benang yang bukan benang yang jahit tu lah, tali benang macam dalam makmal tu. Kamu guna je plastik hitam untuk buat kanopi dia. So kamu akan ikat benang tu pada plastik hitam tu. Tapi plastik hitam tu mestilah kamu kena buat kanopi dulu. Takkanlah pergi ambil plastik hitam terus ikat. Itu bukan dia lah tu. Okay, kena potong ikut saiz yang sesuai bagi simetri. Pernah tengok payung terjun kan? Tu payung terjun mesti seimbang. Takkanlah dia terbang sengit sebelah. Seimbang dan dia boleh mendarat dengan elok. Macam kita buat kat sekolah, kita letak telur kat dalam dia punya bawah pemberat tu kan. Kita letak telur, kita tengok kalau telur tu tak pecah, maksudnya payung terjun tu mendarat dengan elok. Kalau telur tu pecah, maksudnya payung terjun tu mendarat tak elok lah. Ibarat macam ni lah, makanan tu tak dapat diselamatkan, pecah. So konsep kita belajar kan berkaitan dengan jatuh bebas, macam bulu ayam. Dia sebab dia dia punya permukaan dia lebar. Okey, contoh kertas, dia permukaan yang lebar, jadi dia lambat jatuh ke bawah. Di persekitaran kita ni ada udara kan. So kalau lebar macam tu, jadi dia lambat jatuh ke bawah lah. So konsep sama lah. Kalau payung terjun kamu lebar, lambatlah payung terjun jatuh ke bawah, dia landing dengan perlahan. Jadi selamatlah makanan kamu. Tapi kalau payung terjun kamu kuncup je, kedekut nak letak plastik, agak-agak pecah lah kan telur tu. Macam tu lah, kita boleh cuba Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari kali ni lah. So next video kamu tengok pula tajuk seterusnya, iaitu jisim dan inersia. Okey, sebelum tu cikgu nak pesan, kamu jangan lupa like video cikgu, subscribe, share bagi kawan-kawan lain tengok. Kawan-kawannya sama-sama boleh ulang kaji balik. Okey, kamu juga boleh follow TikTok cikgu, yang ni kamu, nama dia kat sini tiktok.com/elayanurnilamsari112. Okey, adalah cikgu buat sikit-sikit video untuk kamu ingat benda-benda penting. Okey.
Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.